Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khusussan li mu'allif hadzal kitab wa masyayikhina wa muhaddithina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah. Tadi kita sambung pada kata pengarang rahimahullah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Beberapa kita dah bahas dah berkenaan dengan bab bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi kita tak bahas banyak sangat dah. Sebab tu sendiri pun dia lebih kepada nak menunjukkan bahawa secara ringkasnya bismillahirrahmanirrahim ni dia ada 5 hukum dia. Kemudian kenapa dimulakan dengan setiap karangan tu dengan bismillahirrahmanirrahim? 2 sebab lah. Kerana nak mengikut contoh daripada Quran, tidak Al-Quran Al-Aziz, dan juga kerana dalil hadis Nabi itu untuk amrin zibadin tu. Di situ. Baik. Maka kita tengok pada bab tahmid pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata pengarang rahimahullah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu lughatan huwa sana'u bil lisani 'ala al-jamil ikhtiyari. Iaitu pujian pada lidah. Hamdu ni itu pujian, segala puji. Mana pujianlah as-sana'u ini dari sudut bahasa. Pujian pada lisan kita ala jamil ikhtiyari, atas perkara-perkara cantik, perkara-perkara baik. Ikhtiyar ni makna ikhtiyari ni bolehlah kita sebut pilihan lah. Kalau bahasa cuma mudahnya itulah. Tapi nak sebut dia iaitu atas perkara-perkara baik, perkara-perkara cantik yang berlaku di sekeliling kita. Biasanya atas kehendak. Ikhtiyar ni maknanya atas kehendak kita, atas usaha. Itu sudut bahasa. Sudut bahasa ni mudah nak faham. Alhamdu ni ialah pujian. Puji, memuji. Itu bahasa. Wa urfan dari segi huruf, fi'lun wa urfan fi'lun yubni'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kauni min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal habidi aw ghayrihi. Dari segi uruf pula ialah satu fi'il, itu perbuatan. Alhamdu ni adalah perbuatan yang terbina atas dasar untuk nak memuliakan si pemberi nikmat. Itu segi huruf. Segi huruf dia ialah perbuatan yang terbina atas nak memuliakan yang memberi nikmat. Alal habidi aw ghairi, pada orang yang memuji dan juga orang lain lah. Itu segi huruf biasa kita tengok bila berlakunya pujian ni tadi, puji-memuji ni ialah memuji. Biasa memuji itu perbuatan, satu perbuatan yang terbina atas nak mentazimkan, memberikan penghormatan kepada yang memberi nikmat, yang memberi sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita diberi hadiah, antum dapat hadiah, kan? Antum dapat hadiah, antum puji orang yang beri hadiah. Terima kasih, alhamdulillah. Itu contoh kan?
Jadi sujud huruf dia ialah memuji, dia ada perbuatan lah, perbuatan untuk memujiakan orang yang memberi sesuatu tu. Memberi sesuatu baik ke atas hamidi atau ke atas orang yang memuji di sini, mana dia sendiri yang buat perbuatan tu ataupun orang lain yang tolong buat. Ghairi. Itu seluruh lah tu. Wal jamilu diddul qabih wal karami wal ikhtiyar kal karami wa ikhtiyaru huwa nashi'u anil ikhtiyar kal hilmi wal karam. Gitulah. Atas benda-benda baik itu diterjemah tadi tu. Al jamil itu diddul qabih. Iaitu perkara yang berlawan daripada yang buruk, itu jamil. Mana benda yang cantik lah. Benda yang cantik. Kal karami, seperti mana memuliakan sebagainya lah. Wa ikhtiyari, dan ada pun ikhtiar tu. Wa ikhtiyaru tu iaitu wa nasyi'u anil ikhtiyar, iaitu perkara yang hasil daripada ikhtiar, daripada pilihan, daripada benda-benda yang diusahakan gitu. Kal hilmi, iaitu lemah lembut, wal karami, dan juga memuliakan, sifat mulia. Baik. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalik fala yustamassana'u alaihi hamdan bal madhan faqat. Taqulu madahtul lu'lu'a ala husniha duna hamidat dan terkeluarlah daripada yang kita sebut tadi perkara yang bukan daripadanya, dan dia tidak dijadikan memuji itu sana'un itu alaihi hamdan, atas perkara-perkara yang memuji dia ini. Bahasa kita Melayu ni dia itulah sikit. Ya, mana nak cakap, bahasa kita ni bahasa yang dia agak miskin sikit. Bahasa mudah lah. Bahasa Arab, alhamdu ni dengan al-madhu, madah dengan hamid, hamadah, hamdu ni, hamdun ni, dia dua benda yang berbeza sebenarnya. Bahasa Melayu kita dua-dua kita kata puji. Nampak tak? Dua-dua tu kita terjemah dengan memuji. Dua-dua tu kita sebut dengan memuji. Tetapi bahasa Arab, alhamdu ni as-sana'u bilisani ala jamil ikhtiyari. Dia ialah satu pujian yang diberikan untuk mentakzimkan orang yang memberi. Maksudnya, dia mesti datang daripada pemberian sesuatu. Dia mesti datang daripada yang lain kepada dia. Maka dia pun datanglah dengan pujian tadi. Itu dia panggil alhamdu. Mana kurniaan ke, kebaikan ke, ataupun satu-satu perkara baik orang bagi kepada kita, orang bagi kepada kita. Nampak tak? Dia pucuk macam tu. Dia ada daripada lain kepada dia. Maka datanglah pujian yang dinamakan hamdu tu tadi. Tapi kalau nak memuji benda tu sendiri, itu dia tak panggil hamdu. Itu dia panggil madhu. Madhun. Madih. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Bahasa Melayu kita dua-dua sama puji. Itu bahasa kita ni terjemah apa ni? Macam mana terjemah? Memang dua-dua tu kita terjemah dengan puji. Dua-dua tu terjemah dengan puji. Cuma beza dia, madhun ni, dia bukanlah satu sana, dia bukanlah satu kata-kata yang dikeluarkan sebagai pengiktirafan kepada yang memberi. Itu bukan. Madhun ni ialah menjurus kepada benda tu sendiri, menjurus kepada satu perkara tu sendiri, barang tu sendiri, orang tu sendiri. Itu dipanggil madih. Handsome lah kau hari ni, contohlah kan, kita dah sebut. Kau ni cantik lah, kau ni handsome lah. Adakah itu ialah puji-pujian yang ada masuk dengan alhamdu itu tadi? Tak. Itu ialah al-madhu, madhun, madih. Kita puji Nabi. Tala'al badru alaina. Itu madih. Kenapa dia sebut madih? Sebab dia puji fizikal Nabi itu sendiri. Dia puji Nabi itu sendiri. Tapi kerana kan kedatangan Nabi itu, jadi kami ni jadi bersyukur kepada Allah
baca tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Wajaba syukru alaina tu yang alhamdulillah tu. Nampak tak? Kerana kedatangan Nabi ni tadi, maka aku pun bersyukur. Maka aku pun berterima kasih. Syukur, berterima kasih. Bolehlah kalau kita nak terjemah yang nampak sikit, kemudahan nampak sikit. Alhamdulillah ni ialah berterima kasih. Gitu. Alhamdulillah ni berterima kasih. Walaupun pada bahasa kita disebut segala pujian. Pujian. Segala berterima kasih. Bolehlah kalau kita nak bezakan sikit dengan al-madhu tu. Bila kita tengok kat sini, Syekh syarah kat situ, kita nak terjemah lebih faham tu, itulah lebih faham. Baik. Walhamdu urfiyyu huwa syukru lughawiyyu. Syekh boleh. Syekh nak sebut situ apa? Apa yang nak sebut tadi bukan gitulah. Apa yang saya sebut ni. Tengok Dan ada pun alhamdu urfi. Bertahmid secara uruf dia ialah syukru lughawi. Iaitu ialah syukur. Berterima kasih. Bolehlah kita terjemah tadi tu. لأنه فعل يبني على تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره. أما الشكر عرفي فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. Ni dia panjangkan syarah je ni, tapi maksud itu sama. Iaitu kerana apa? Kerana pula boleh kita katakan hamdu urfi ni sama dengan syukur pada bahasa. Maksudnya berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa boleh kita nak soalahkan sebut macam terima kasih? Sebab kerana alhamdu urfi ni mana dia memuji secara uruf ni, mana alhamdu dengan bertahmid tu ialah fi'lun, satu perbuatan yang terbina daripada nak memuliakan orang yang memberi. Min haitsu kaunuhu, kerana dalam keadaan dia tu tadi mun'iman, memberi nikmat tu tadi, satu kebaikan. Kerana dia tu tadi dah berikan kebaikan kepada orang yang menyatakan syukurnya atau kepada orang lain. Maka dengan sebab itu berlakunya berterima kasihan itu tadi. Berterima kasih itu tadi. Ama syukru urfi, adapun syukur pada uruf, wa sarful abdi jami'a. Syekh ini tambahan Syekh. Adapun syukur pada uruf ialah menggunakan sarful abdi, iaitu seorang hamba ni menggunakan jami'i, segala ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Menggunakan satu perkara yang dinikmatkan oleh Allah Ta'ala kepada dia tu pada tempat yang sepatutnya, dia ajli, dengan tujuan yang betul. Itu dia panggil syukur pada huruf. Syukur pada huruf ni ialah menggunakan. Tapi syukur pada lughah sama macam hamdu pada huruf. Boleh nampak tak tu? Ni syarahan Syekh lah. Dia nak bagi jelas sikit lah, cerah sikit pada kita, nak bagi faham. Bila kita bercakap kata terima kasih, itu ialah alhamdulillah, memuji atas nikmat yang diberi itu tadi. Adapun kalau kita puji pada nikmat tu sendiri, itu dia panggil madh. Pada barang tu sendiri, pada benda tu sendiri, itu madh. Itu memuji pada benda, terus pada benda. Tapi kalau kita memuji kepada orang yang memberikan kepada kita nikmat tu, kita puji dia, kita terima kasih kepada dia, itu dia panggil alhamdulillah ataupun syukur pada Allah. Tapi kalau syukur pada huruf ialah menggunakan pula nikmat tu pada tempat dia. Menggunakan nikmat tu pada tempat dia, itu dia panggil syukur pada betul-betul perbuatan dia. Allah Ta'ala, nampak tak? Syekh nak tunjuk pada kita kat situ, ini nikmat pada kita ni banyak.
Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita dapat nikmat itu tak bersyukur. Bila nak bahas erti syukur tu sebenarnya apa erti? Mensyukuri itu syukur tu apa erti dia sebenarnya? Bolehlah kalau antum nak masuk dalam tazkirah atau apa-apa. Apa erti syukur tu sendiri? Sekarang ni antum dah dihantar pergi belajar sampai ke Jordan, sampai ke Mekah dengan beasiswa atau dengan kesalahan dengan mak ayah sekali tu tanggung satu orang. Macam mana cara nak bersyukur dengan benda? Dengan nikmat yang antum dah sampai ke sana. Dari segi lughawi dia ucap terima kasih. Dari segi lughawi. Dari segi urfi, gunakan nikmat yang ada antum duduk kat sana 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun kan? Ada yang mungkin lebih daripada itu. Gunakan masa yang ada kat sana tu untuk antum betul-betul tuntut dan betul-betul. Sebab nikmat yang diberi itu sarful abdi, kita menggunakan nikmat yang telah diberikan itu li ajlihi, pada tempat yang sebenar. Lillahi ta'ala lah kalau nak sebut situ. Maksudnya kita gunakan satu nikmat tu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebetul-betul. Gitu. Itu antara adalah antara yang boleh kita nak ambil pengajaran daripada situ. Baik, kita tengok ni. Alhamdu, puji-pujian. Nanti kita tengoklah. Kita sebut lagi nanti. Puji-pujian tu ada berapa jenis. Nanti kita masuk. Kemudian dia tengok warabbu. Dia terjemah satu-satu. Rabbu. Rabbu ni maknahu maliku wa huwa ma'anin ghairu hadha. Ma'anin ghairu hadha. Walahu ma'anin ghairu hadha. Baik. Rabbu ni ialah makna dia malik. Iaitu empunya, tuan punya. Malik, pemerintah. Rabbun ni boleh juga dengan terjemah sahib. Malik, sahib. Boleh? Itu empunya. Alamun huwa insun wal jin wal malaikah. Ini satu terjemahan. Alamin ni, alam ni, alamun, alamin tu Syekh kat sini dia lebih kepada insan, jin dan juga malaikah. Ada pendapat yang lain mengatakan bahawa alamin itu kullu ma siwallah. Semua makhluk. Bukannya manusia, jin dan malaikat saja, tapi semua makhluk. Semua makhluk itu termasuk dalam alamin. Alam. Termasuk dalam alam. Kullu ma siwallah. Apa sahaja selain daripada Allah itu semua alam. Tapi kita dah bahas panjang dah lah sebelum ni pun. Dalam Akidah Sanusiah pun kita sebut dah. Kan? Mata Mubarakah itu pun kita dah sebut dah. Berkenaan dengan bab ni. Tak mau banyak-banyak tu. Wa makna, adapun makna yang kita nak faham dalam sini, alhamdulillahirabbil alamin. Itu makna mudah adalah as-sana'u bil lisani 'ala al-jamil ikhtiyari 'ala jihati tabjil. Mukhtasun billahi malikil insani wal jinni wal malaik tabjil. Baik. Adapun yang kita nak faham alhamdulillahirabbil alamin ni maksudnya apa? Puji dengan lisan atas segala perkara baik. Ala jihati tabjil. Apa makna tabjil? Tahu? Atas jalan tabjil. Ala jihati tabjil. Tabjil ni apa? Siapa tahu? Memuliakan Ustaz. Tabjil ni memuliakan dalam keadaan merendah diri. Itu panggil tabjil. Ada yang memuliakan dalam keadaan membangga diri. Dia muliakan orang, tapi dia terbangga diri. Maksudnya apa? Dia puji orang, tapi sebenarnya itu sini. Itu bukan tabjil. Itu apa istilah dia? Ustaz lupa lah.
ada dulu masa nak belajar ni, nak tak. Ada orang memuji sesuatu, maknanya dia puji sesuatu tu dalam keadaan dia merendah diri. Kerana contoh macam orang bagi pada kita, oh terima kasih bagi apa, tu maknanya dia merendah diri, itu tabjid. Itu tabjid. Dia puji itu dalam keadaan dia merendah diri, itu tabjid. Tapi ada satu lagi, dia puji orang tu dalam keadaan dia ni sendiri bagus dia puji. Oh bagus. Hebat. Itu dia ada satu bentuk tu lah. Lupa dah istilah ada dalam syarat. Wa inna maqtasad. Okey, baik. Pujian ni mudah kita dah, alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah Taala, mukhtassun billah. Pujian kepada Allah Taala yang mana Allah Taala ni empunya sekalian alam, malikul insi wal jinni wal malaikah. Itu Allah Taala ini, khususnya pujian ni pada Allah Taala yang memiliki, yang mempunyai kepada manusia, sekalian manusia, jin dan juga malaikat. Boleh dengan terjemah tu, boleh juga dengan pakai alam ini sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Wa inna maqtasartu ala tafsiril hamdi bil lughawi. Dan adapun aku sendiri, Syekh sebut, merengkaskan tafsir ni, menafsirkan hamdi ni atas lughah, atas jalan lughah. Dan Syekh sebut situ, as-sana'u bilisani ala jamil ikhtiyar, itu kan atas ala sabil lughah tu, lughatan kan. Li'annahu huwa allazi talabatil bada'atu bi la urfi khilafan li ba'dih. Dan ada pun aku ringkaskan ni dengan jalan pujian ni dengan terjemahan tafsir dari sudut lughah. Kenapa? Kerana itulah yang dituntut di sini. Dituntut di sini, iaitu Syekh menulis alhamdulillahi rabbil alamin tu dengan maksud dia nak tunjukkan memuji itu di sudut lughah tu. Itu yang Syekh Ahmad Syatiri kita dia, Syekh Ahmad Syatiri kita ni dia terjemah itu, terjemah ke lughah. Ada sebahagian ulama terjemah kata alhamdulillah rabbil alamin itu dia syarah, dia kata ini dia sudut huruf. Syekh Abdullah Sumair ni kan pengarang kitab Safinatun Najah ni sebut kenapa dia ditulis dengan alhamdulillah rabbil alamin itu kerana kata dasar huruf. Dasar huruf alhamdu ni iaitu memuji atas nikmat yang diberikan kerana memudahkan untuk ditulis kitab ni tadi, kitab Safinatun Najah. Khilaf ada khilaf dalam situ. Tapi tak apalah, benda tu tak jadi pelik pun. Mudah cerita dia, syarahan dalam Nailur Rajah ni, Syekh Ahmad Umar Syatiri ni dia memberikan tafsiran kepada alhamdulillahirabbil alamin itu atas jalan lughah. Dia nak sebut itu penegasan dia. Dia nak sebut atas jalan lughah. Dari segi lughawi. Ada Syekh pengarang kitab Safinatun Najah ni dia tulis tu alhamdulillahirabbil alamin itu ujian atas rasa lughah. Gitu. Tapi kalau ulama yang lain pula sebut ditulis tu ialah puji kerana dapat Allah Ta'ala berinya nikmat dapat tulis kitab Safinatun Najah. Itu beza sikit di situlah, tapi dia punya tujuan akhir dia sama, itu memuji Allah Ta'ala dah dapat menulisnya kitab. Walil hamdi arkanul khamsah. Baik. Dan untuk memuji ini ada 5 hukum. Ada 5 rukun. 5 rukun. Berlaku 5 ni maka jadilah hamdun. Kalau tak ada, dia jadilah madih dan sebagainya. Jadilah hamidun wa huwa munsyibul hamdi. Hamidun itu orang yang memuji. Orang yang memuji itu satu. Wa mahmudun wa huwa mun'imu. Dan yang kena puji. Mana orang yang kena puji? Iaitu si pemberi nikmat tadilah. Wa mahmudun bih wa huwa lisanul masalan. Wa mahmudun bih ni iaitu alat untuk memuji. Lidahlah. Wa mahmudun alaih, dan benda yang dipuji. Mana pujian ke atasnya tu, ini barang apa lah, nikmat tu.
wasirah dan sirah dia dan perkataan dia tu. Kaqaulihi alhamdu, ataupun zidun karimun, contohlah. Tambahan yang baik ni, tambahan yang baik itu Arab punya bahasa lah tu. Itu bahasa dia tu. Bahasa Melayu kita, syukur ya Allah, contoh. Itu kalau orang kampung kan. Contoh, itu sirah. Jadi 5 ni tadi jadilah hukum tu, hukum memuji itu tadi. Berlaku 5 ni, maka berlakulah hukum sebenarnya rukun yang 5 ni tadi cukup, maka jadilah memuji itu tadi. Ya, baik. Walahu aqsamun arba'ah, dan puji memuji ni 4 bahagian, 4 jenis, 4 martabat. Hamdu qadimin li qadim, puji qadim kepada qadim. Wa huwa hamdullahi bi nafsihi, iaitu Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Kaqaulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, sungguhnya Allah Ta'ala itulah sebaik-baik maula ni apa? Macam mana cuma ni'mal maula tu? Allah Ta'ala tu sebaik-baik pengatur, penetap, itu Islam. Wa ni'man nasir, dan dialah yang sebaik-baik pemberi pertolongan. Okey, itu jenis puji pertama. Jenis puji kedua, walhamdu qadimin li hadisin, wa huwa hamdullahi li ba'di ibadihi ka qawlihi ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Ini Allah Ta'ala puji kepada Nabi Ayub. Itu pujian Allah kepada makhluk. Allah puji makhluk. Puji makhluk, maka dia antara ayat dalam Quran dia Allah Ta'ala puji makhluk, Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Sungguhnya Nabi Ayub tu sebaik-baik hamba, innahu awwab. Sungguhnya dialah orang yang yang pulang kepada Allah Ta'ala. Itulah yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Wa hamdu hadisin liqadimin, itu jenis ketiga, itu puji makhluk kepada Tuhan. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla, wa qaulina alhamdulillah, seperti mana kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Itu puji makhluk kepada Tuhan. Wa hamdu hadisin li hadisin, wa huwa hamdu ba'dina li ba'd, ka qaulika ni'mar rajulu zaidun, baik laki ialah Zaid. Sebaik-baik lelaki ialah Zaid. Itu puji sesama Jadi 4 martabat pujian, 4 jenis pujian. Hakikat dia Syekh sebut sini lah, kerana belajar dulu. Hakikatnya semua puji-pujian itu tadi ialah kepada Allah Ta'ala sendiri. Kerana dialah yang menjadikan perkara-perkara itu cantik pada kita, dan dia juga lah yang menjadikan perkara-perkara itu terasa nikmat bagi kita. Baik. Soalan? Sikit je ni. Ni belum masuk tajuk ni. Ni baru mukadimah. Baru khutbah kitab, dia panggil khutbah. Khutbah kitab ni, kalau kita dalam menulis kitab, khutbah biasanya dia ada pertama bismillah itulah satu. Kemudian dia ada tahmid. Lepas tahmid dia ada selawat. Lepas selawat barulah amma ba'du. Lepas amma ba'du tu mukadimah. Lepas tu baru dia masuk punca cerita kenapa kitab tu dikarang. Punca cerita kenapa kitab tu dikarang. Tapi yang kitab Syekh ni dia tak cerita lah kitab tu mula punca dikarang kenapa. Tapi kalau dalam kitab yang lain ada, kitab yang lain ada cerita punca kitab. Contoh macam kitab Baquratul Hamani. Kenapa Syekh Bada'i dia tulis kitab tu? Kerana permintaan
Ketika dia daripada Mekah turun pergi ke Kedah, dijemput oleh anak murid dia pergi ke Kedah. Sampai di Kedah, permintaan daripada orang ramai pada ketika tu untuk dikarang satu kitab ringkas ya, untuk nak menerangkan sifat 20. Maka dia pun karang. Itu kitab Baqaratul Amani. Jadi punca-punca adalah punca kenapa nanti kitab tu dikarang tu boleh. Jadi kalau antum nanti nak tulis buku sebagainya, boleh juga gunakan kaedah-kaedah tu. Gunakan style, dia panggil style menulis. Allah Ta'ala alam. Ada apa soalan? Tak ada? Soalan Ustaz, tapi ada sedikit iklan Ustaz. Sedikit iklan. Boleh Ustaz? Iklan? Oh, okey. InsyaAllah minggu ni kita akan keluarkan satu hantaran elektronik untuk survey siapa yang ingin membeli kita Nadi Rojak dan juga kitab Umar Barahim di Dandis. Kita yang akan buka survey dan tengok permintaan dan kita akan tempah. Jika siapa yang ingin beli, kita akan tempah yang tabang yang baik daripada Darul Minhaj untuk kitab Nadi Rojak. Mubarahim kita ada tabang Darul Kutub saja, kutub ini. Jadi siapa yang yang Nadi Rojak yang ni ke? Tak ada Ustaz, macam ni Ustaz, yang Darul Minhaj. Oh, Darul Minhaj jugalah. Mungkin dia dah tukar style dia. Dia tukar cover lah tu, tapi isi sama lah tu. Sama. Okay. Tak apalah, sama tabak tak apa, Darul Minhaj. Yang aku pakai Darul Minhaj. Itu saja Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Letak kita sambung sikit lagi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad dini wa ha'u a'idatun ala lafzi jalalah. Mana ni? Wa bihi itu. Dia a'id balik kepada lafzi jalalah Allah. Alhamdulillah tu kan. Dan dengannya, makna dengan Allah Ta'ala tu nasta'in. Wa makna nasta'inu natlubul audi wa makna umuri ahwali. Okey. Saya sebut situ lah. Nasta'in tu iaitu meminta tolong. Natlubul aud. Ini pun satu bab kita nak bahas sekejap ni. Dipanggil istighasah. Istighasah dan juga tawassul. Dia ada kaitan di situ. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ad-din lughah ta'ah wal ibadah wal jaza. Syar'an ma syara'ahu Allah ala lisan nabiyyi min al-ahkam. Wa yuradifuhu syar'an al-islamu wasyari'ah. Muradifah kan? Din ni iaitu agama. Dari sudut bahasa ialah ta'ah, ketaatan. Ibadah wal jaza dan juga kurniaan. Itu sama juga. Ada sebagian mengatakan ini itu cara hidup. Al-hayah itu kehidupan. Dan dari sudut makna syarak, din itu ialah suatu ketetapan yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lisan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW daripada hukum hakam. Dan seertilah maksudnya ini dengan maksud Islam dan juga syariat Islam. Wal makna natlubu minallahil auna ala ahwali dunya wad dini la min ghairi. Kita mohon pada Allah Ta'ala pertolongan untuk melakukan perkara-perkara kemuliaan dan juga perkara yang berkaitan dengan keagamaan, bukan kepada yang lain daripadanya. Itu bukan daripada lain daripada Allah Ta'ala. Baik. Kat sini dia ada satu perbahasan pula berkenaan dengan minta tolong kepada makhluk. Sama dia ada bab minta tolong kepada makhluk. Kita minta tolong pada makhluk diistilahkan bukan nasta'in. Sebab kalau isti'an kan ada perkataan nasta'in tu berkaitan isti'an.
isti'anah ni iaitu minta tolong dengan mengharapkan. Jadi gini, minta tolong pada zahir dan juga batin. Isti'an iaitu minta tolong habis-habis. Itu isti'an. Tapi kalau minta tolong sama makhluk, dia panggil isti'adah, musa'adah. Minta tolong itu hanya pada benda zahir. Adakah minta tolong kepada makhluk ni perkara yang diperbolehkan? Diperbolehkan selagi mana minta tolong tu atas perkara yang boleh, yang halal, dan atas jalan yang halal. Dia kena tengok pada dua benda. Minta tolong kepada makhluk ni harus atas tujuan yang baik dan atas jalan nak menyampai tujuan itu dengan jalan yang baik. Tapi dari sudut tasawuf, minta tolong kepada makhluk ni atas kemampuan makhluk. Tapi kalau minta tolong pada Tuhan, isti'anah ni dia tak perlu kepada faktor-faktor. Dia tak perlu kepada kemampuan-kemampuan, tak perlu. Sebabnya Allah Ta'ala, dia bukannya ada had kemampuan. Allah Ta'ala tak ada had kemampuan pun. Tidak dihad-hadkan pun. Jadi minta tolong kepada Allah Ta'ala itu isti'an. Diistilahkan dengan isti'an. Itu dia sudut istilah, dia sudut penggunaan perkataan itu pun ada juga memberi maksud. Kalau minta tolong sama makhluk, dia panggil isti'adah. Dia tak panggil isti'an. Jadi tak sesuai kalau kita minta tolong sesama kita kata nasta'in minka. Tak betul. Dia tak tepat. Orang Arab pun tak cakap macam tu. Aku minta tolong kepada kau ni, tapi guna perkataan apa? Nasta'in. Tak tepat. Dia biasa kalau guna pun nasta'in. Isti'an, aku minta tolong dengan kau. Musa'adah kan? Natlub minka musa'adah. Itu pertolongan. Itu pertolongan dengan sama makhluk ni atas perkara yang baik-baik, dekat jalan yang baik-baik dengan kemampuan. Lihat kepada kemampuan. Sebab kalau tak mampu pun, kita minta tolong macam mana pun dia tak boleh buat juga. Baik, gitu. Itu satu bab. Satu bahagian lah. Bahagian yang kedua berkenaan dengan dipanggilkan tawassul ataupun istighasah. Ramai orang yang salah faham memberi makna tawassul ni itu minta tolong pada Nabi, doa pada Nabi, doa pada wali, doa pada kubur, lah. Minta pertolongan kepada kubur. Itu sebenarnya terjemahan ataupun salah faham. Yang dimaksudkan dengan tawassul itu sendiri. Ini pun satu juga kita boleh rujuk balik. Ada satu artikel yang pernah ditulis oleh Syekh Abdul Malik Sa'di berkenaan dengan terjemahan tawassul tu. Anda pernah baca dulu tu? Jika anda kata dulu, anda pernah baca satu artikel ke Islam dia tulis. Dia terjemahkan mudah begini. Tawassul tu ialah minta tolong pada Allah Ta'ala, tapi dengan dalam masa yang sama menyebut nama Nabi ataupun wali ataupun orang soleh ataupun amalan soleh. Nabi itu termasuklah dengan sahabat, dengan inilah pada orang soleh itulah termasuklah masuk orang soleh tu. Dan ataupun amalan soleh, sebab tu ada dalam hadis Nabi. Minta tolong tetap pada Allah Ta'ala, tapi dalam kita berdoa itu kita menyebut yang disebut tadi, iaitu Nabi, amalan soleh, orang soleh, wali sebagainya, dengan tujuan supaya makbul doa. Makbul doa. Kenapa pula dengan minta untuk jadi makbul doa? Sebab dalam kita berdoa, kita memang nak berdoa kita itu dimakbulkan. Maka salah satu asbab musabah. Jadi kita doa pada Allah dengan menyebut nama-nama yang kita sebut tadi, nama Nabi ke, wali ke, amalan soleh ke, kita sebut benda-benda ni tadi
ialah sebagai sebab, sebagai menjadikan asbab, atas jalan asbab untuk doa kita dimakbulkan. Itu sebenarnya. Bukan kita minta pada wali tu, bukan kita minta pada kubur tu, bukan kita minta pada nabi tu. Kita minta pada Allah Ta'ala. Tapi sebut nama-nama tu tadi ialah untuk apa? Untuk jadi sebab makbul doa. Kalau tak sebut nama-nama tu sekalipun, doa boleh makbulkan? Boleh. Kehendak Allah Ta'ala dua. Tapi bila kita sebut yang tu tadi, antara dia ialah kita nak menjadikan sebab. Itu sudah ada kan? Bagus. Menjadi sebab doa kita tu tidak tertolak. Kenapa? Kerana mereka ni memang diberkati oleh Allah Ta'ala. Terutama Nabi sendiri lah. Malah berkenaan dengan buat tawassul sebagainya, memang Nabi sendiri pernah ajar pada sahabat untuk bertawassul. Kalau kita nak pergi macam kita sebut tadi, dalil khusus. Nak minta lulus exam, kita tawassul nama Nabi. Ada sebagian kata bid'ah. Sebab apa? Nabi tak pernah buat pun ni. Memanglah zaman Nabi mana ada exam belajar yang pergi universiti bekerja muadat dalam rumah tak ada. Janganlah buat betul-betul kan. Memang tak ada. Janganlah buat tu. Kita doa tu tadi tu untuk nak dapatkan satu perkara yang baik. Kita lah duduk exam dan sebagainya. Dalam pada ketika sebut nama Nabi. Sebagai apa? Bukan kita sebut nama Nabi itu sebab kita dalam abdal, bukan. Tapi untuk jadi asbab doa kita tu tadi makbul. Itu sebenarnya dimasukkan dengan tawassul. Ataupun dimasukkan dengan istighosah tu. Istighosah tu. Tu nak kena faham satu bab tu. Sebab Nabi sendiri pun mengajar pada para sahabat untuk bila dalam doa ni dengan menyebut perkara-perkara tu tadi. Antara Nabi sendiri pernah ajar hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari sendiri. Tapi Imam Bukhari bukan riwayat dalam sahih dia. Dia riwayat dalam kitab dia yang lain. Iaitu kitab Al-Adabul Mufrad tu. Hadis ni dia terkenal dengan nama hadis Ahmad. Hadis orang buta. Orang sahabat dia ni buta. Dia datang jumpa dengan Nabi. Dia tanya minta pada Nabi, wahai Rasulullah, doalah pada Allah Ta'ala supaya celik pelik mata. Tapi Rasulullah kata, insyi'ta sabarta wa insyi'ta wa da'autuka. Kalau kau bersabar itu lebih baik. Tapi kalau kau nak tidak, aku doakan. Jadi dia minta juga, ya Rasulullah, doakan jugalah supaya mata aku sembuh. Baik, kalau macam tu, kau pergi ambil wudu, fahasin wudu'ah dia. Maka dia perbaiki wudu. Mana wudu dengan baik-baik lah. Kemudian masuk ke dalam masjid, buat solat 2 rakaat. Habis daripada solat ni, baca doa. Nabi ajar doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabi Muhammad nabi rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbina bi hajati al-qalib. Ila rabbi fi hajati al-qalib. Itu doa tawassul. Nabi ajar pada sahabat. Jadi adakah tawassul itu bid'ah? Tidak. Itu perkara yang diajarkan oleh Nabi. Benda yang diharuskan dalam syarak. Cuma melihat balik perkara yang kita tawassulkan itu benda yang baik ataupun benda buruk. Kalau kita tawassul dengan berkat membang tanah ke itu tak boleh. Seru-seru, pujuk-pujuk, membang tanah, membang api, membang angin, jadi membang. Contohlah sebagai contoh. Yang itu tak boleh, itu haram. Itu haram. Adapun kalau kita berdoa yang menyebut dengan perkara yang disebut tadi, dia harus bagi syarat. Jadi perkara tak harus. Banyak lagi ada dekat dalam dalil yang lain pun ada. Nabi ajar, Nabi ceritakan kisah orang yang terperangkap dalam gua, kemudian dia berdoa, dia menyebut perkara-perkara baik, perkara amalan yang terbaik yang dia pernah buat, maka pintu gua tutup buka. Ada dalil tu. Dan dalil tu tadi dia bukan hanya terpakai pada zaman Nabi saja. Ada sebagian yang mengatakan itu zaman Nabi boleh lah. Itu
zaman Nabi saja diiktiraf dalil tu. Kalau macam tu, takkan hadis Nabi ni tak valid sampai hari zaman. Ada. Dan dalam Al-Quran sendiri pun sebut ada sebahagian golongan yang datang kepadamu dan mohon ampun tu. Ja'uka fastaghfirullahu. Ingat tak ayat tu? Lupa lah ayat tu. Siapa? Ramai hafizah dalam ni. Apa ini Ustaz? Anda lupa. Dia terjemahan dia, datang satu kumpulan datang kepadamu wahai Rasulullah, mohon ampun, maka kau mohon ampun kepada mereka, maka Allah tak ampunkan. Wastaghfirullahu wa dzunubihim tu. Mana ayat ni lupa nak. Itulah dia, banyak sangat. Lama sangat tak ulang ilmu tu, jadi pening, jadi hilang. Ada yang korang lupa lah. Itu ayat tu pun menunjukkan kepada tawassul. Ada tawassul. Itu ujungnya tu dia. Sekejap yang try cari ni ya. Ni ayat ni ada. Ya. Walau annahum izzalamu anfusahum tu. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasul. Surah An-Nisa ayat 64 ayat 65. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Itu ayat 64 tu lah. Surah Nisa ayat 64. Walau annahum, dan sekiranya daripada kalangan mereka izzalamu anfusahum, melakukan kezaliman ke atas diri mereka, ja'uka, datang kepadamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah, maka mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ja'uka tu, itu yang dalil menunjukkan tawassul. Datang kepadamu wahai Rasulullah, maka mohon ampun mereka tu kepada Allah. Fastaghfirullah, maka mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga, ini Rasulullah lah, memohon ampun juga bagi pihak mereka. Lawajarullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati bahawa Allah Ta'ala itu sangat-sangat penerima taubat dan juga sangat-sangat pengasih. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Jadi adakah ayat Quran ni, ja'uka ni, mereka ni, kita yang berdosa ni, kita datang kepada Rasulullah tu, adakah datang kepada Rasulullah tu, ayat Quran tu ceritakan datang fizikal saja, itu yang hanya berlaku pada zaman Nabi saja? Tak. Pada zaman kita sekarang ni, kita boleh tak datang kepada Rasulullah? Ini pula dah apa bahasa ni? Ana tanya pada antum. Antum hari-hari tak datang kepada Rasulullah? Kang ada pula yang tuduh Ustaz ni ajar dan sesat pula kan ni. Rasulullah dah meninggal, dah wafat Ustaz, macam mana pula kita nak datang pada dia? Kan? Orang fikir macam tu kan? Ini. Adakah ayat Al-Quran yang kita baca tadi, surah Nisa ayat 64 tu, hanya valid ayat Quran tu pada zaman Nabi je?
valid makna dia tu sampai akhir zaman. Kan kita dah sebut sepakat tadi kan. Dalam Umum Barahin tadi pun kita dah sebut tadi kan syarahan tadi, ingat tak? Maka ayat Quran tu sampai akhir kiamat. Sampai kiamat, sampai zaman lah, sampai kiamat. Baik. Maka kita datang kepada Rasulullah. Dalam ayat tu jelas, ja'uka, datang kepadamu. Mereka ni zalamu anfusahum, ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. La wajadallaha tawwabar rahimah. La wajadullaha tawwabar rahimah. Maka mereka akan mendapati bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okay, baik. Adakah ayat tu valid pada zaman Nabi saja? Tak. Ayat Quran ni valid sampai akhir zaman. Habis, macam mana kita nak gunakan ayat Quran tu nak kata valid pada kita? Boleh tak kita kata kita ni datang pada Rasulullah setiap hari? Boleh. Apa antara jalan dia yang kita datang pada Rasulullah? Antara jalan dia ialah jalan tawasul. Satu. Yang keduanya, ramai orang memahami bahawa apa? Bila Rasulullah tu wafat, mati habis. Salah. Kalau macam tu, banyak ayat Quran yang tak valid. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah tu. Maka ikutilah aku. Ikuti aku tu macam mana kita nak ikut Nabi? Nabi tak ada depan kita. Ja'uka, datang kepadamu Rasulullah. Datang kepadamu itu bahasa kita faham. Datang kepada jumpa depan-depan tak fizikal macam ni, tak? Itu bahasa kita. Bahasa yang kita faham. Sebenarnya bukan itu dimaksudkan dengan Quran. Quran dia tak maksudnya itu. Ja'uka ni datang kepada, maknanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan cara menyebut nama Nabi. Itu dalil. Dalil tawasul. Dalil tawasul lah tu. Lah, dalam Quran aja. Cuma yang memahami sajalah yang faham itulah. Tapi mudah-mudahan kita semua faham lah. Dan adakah boleh kita menyebutkan bahawa kita didatang kepada Nabi setiap hari? Dalil di mana? Antum cari dalil tahiyat akhir. Ataupun dalil tahiyat lah, bukan tahiyat akhir, saya tahiyat. Kan kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tak? Betul tak? Dalil itu hadis riwayat oleh ramai sahabat. Sayyidina Ibnu Umar pun riwayat Assalamu alayka. Sayyidina Ibnu Abbas pun riwayat Assalamu alayka. Ibnu Mas'ud pun riwayat Sayyidina Assalamu alayka. Tiga Abdullah tu riwayat Assalamu alayka. Itu boleh buka dekat dalam antara yang anda jumpa dalil dia tu kat dalam kitab Mughniul Muhtaj Syekh Khatib Sytarbini dalam bab bila Imam Nawawi dia syarah berkenaan yang tahiyat akhir tu, maka Syekh Khatib Sytarbini dia syarah panjang bacaan-bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat lah senang cerita. Walaupun tajuk tu tahiyat akhir, tapi bacaan tahiyat lah. Masuk juga tahiyat awal. Dalam bacaan tahiyat tu, sirah tahiyat. Yang khilaf dia ialah pada permulaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu riwayat Ibnu Abbas. Itu dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kalau pergi kepada mazhab Hanafi, dia daripada Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah wal barakah was salawat. Tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyyatu lillahi wal barakah wat thayyibah. Itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Dia pangkal tu saja yang beza. Tahiyat kepada Allah tu itu saja yang ada perbezaan dia punya sirah. Ibnu Abbas dia riwayat macam yang kita baca hari-hari mazhab Syafi'i. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tapi kalau yang riwayat Ibnu Mas'ud yang mengikut mazhab Hanafi, at-tahiyyatu lillah wal barakah wat thayyibah. Itu dia punya sirah pangkal. Tapi bila masuk Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama. Soalan. Ataupun belajar bahasa Arab kan, ka tu dhamir apa? Dhamir hadir, Ustaz. Dhamir mukhatab kan. Dia dhamir mukhatab untuk hadir. Mukhatab ni maknanya dia hadir, tepat. Kita boleh kata anta, ka tu kan dia domer ni kan yang apa ni? Yang sambung kan. Mutasil, domer mutasil bagi anta tu kita nak. Okey, baik.
Anta ke ka ke dia mukhatab. Dia cakap. Kita kena berlawan cakap. Mana hadir depan. Sekarang ni soalan nak tanya. Bila kita baca tahiyat di depan kita ada Nabi tak? Ada tak Nabi congok depan kita bila kita baca tahiyat? Macam tu jawab. Tak ada. Tapi kenapa sirah tu Assalamualaikum? Itulah jawab. Adakah nak kata sirah tu salah? Hadis tu jelas sahih lah tu. Habis tak nak kata hadis tu sahih lah. Tak kata hadis tu mungkar. Itu pun salah satu ulama dia sebut. Ada Syekh Malik Sa'di sebut dalam kitab dia bukan ayat Rasul. Itu dalil tahiyat tu pun salah satu dalil menunjukkan tauhid. Assalamualaikum. Dibawa datang Nabi. Memang kalau kita sebut dari sudut sirah, memang jasad Nabi memang sudah wafat. Tapi adakah Nabi itu pada hakikatnya wafat? Tidak. Sebab Nabi sendiri pernah sabda, "Kullu anbiya yusalluna fi quburihim." Kan setiap daripada nabi-nabi itu mereka beribadah dalam kubur mereka. Maksudnya mereka hidup. Dan dalam Al-Quran lain pun Allah Ta'ala puji para syuhada. Allah Ta'ala sebut apa? "Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya' 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau menyangka orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka hidup. Allah Ta'ala sebut hidup. Bal ahya' hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Sisi tu mereka ni diberi rezeki. Maksudnya hidup dengan cara yang Allah Ta'ala tetapkan. Hidup, maka hidup. Allah Ta'ala sebut hidup. Takkan syuhada hidup, Nabi tak hidup? Inilah. Sebab tu adanya Assalamualaikum itu tujuan dia bukan sekadar lafaz, tetapi dia menusuk kepada jiwa sebenarnya. Sebab tu Syekh Daud Fatani dia karang satu kitab nama dia Maniyatul Musalli ataupun Maniyatul Musalli, dambaan ataupun pengharapan bagi orang yang menunaikan solat. Dambaan apa yang kita nak bila kita tunaikan solat, apa kita nak. Sebab tu dia ajar bacaan-bacaan yang ada dalam solat tu, dia ada membawa makna tubuh kepada jiwa. Ada makna tasawuf dia lah, pada jiwa. Jadi Assalamualaikum tu kita kena pada ketika tu, Syekh kalau tengok dalam kitab Muhammad Musalli dia ajar betul kita bila kita baca tu kita bayangkan bahawa Nabi itu betul tempat itu. Dan kerana dengan jalan Nabi ni lah kita terima Islam, kita kenal kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Laula Rasulullah ma'arafna Allah. Kalau bukan kerana Rasulullah kita pun tak kenal Allah. Jadi sah lah, boleh lah tawassul dan sebagainya. Itu masalah pun. Jelas dalil banyak menunjukkan dalil pada tawassul tu. Cuma antara kita faham tak faham tu. Kalau nak pergi dalil khusus, banyaklah benda kita buat hari-hari ni pun mana ada dalil khusus pun. Kebanyakan benda yang kita buat tidak ada dalil khusus. Kebanyakannya berdasar daripada dalil umum. Ada beberapa sahaja yang dalil khusus. Allah Ta'ala a'lam. Ada masalah? Ustaz, dalam tawassul semua, tawassul ni semua ni masalah fiqhiyah kan, bukan masalah akidah kan, seperti yang digembar-gemburkan lah. Ya. Sama juga dalam bab masalah bid'ah ni. Dia sebenarnya masalah fiqhiyah, masalah fiqh. Sebab dia cerita pada hukum perbuatan. Hukum perbuatan ataupun hukum tikah laki. Ala fi'lin mukallafin. Kan sebut situ. Itu bab masalah bab hukum fiqh, bukan bab masalah hukum i'tiqad. I'tiqad orang yang bertawassul, orang yang berikhlas ni tetap pada Allah. Tidak. Tetap
Allah. Cuma cara dia minta tu. Itu dia sebut pada hukum fiqh. Pada hukum fiqh. Bila pada hukum fiqh, maka kita bahas 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tengok nak datang hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus tu berdasarkan sebab, berdasarkan syarat, berdasarkan manik. 3 faktor tu tadi utama, jadilah terbitlah hukum yang 5 tu. Kalau dia istighasah, dia tawassul, tapi tawassul atas perkara yang haram, maka haramlah tawassul situ. Kalau dia tawassul atas perkara yang baik-baik, maka sunatlah tawassul di situ, ataupun haruslah hukum tawassul di situ. Dan ada kalau dalam hadis Nabi cerita pasal ibadallah rijalallah ahiluna bi'aunillah tu ada. Dan Nabi cerita bila jatuh dalam ada Nabi cerita kisah orang jatuh dalam lubang besar, ingat dia tak dapat keluar, maka dia pun baca ibadallah rijalallah ahiluna bi'aunillah tu. Maka yang tu dia buat zikir pula. Ada ulama yang karang zikir, Syekh Ja'far Shadiq. Cicit Nabi juga yang buat zikir tu. Ibadallah ya Shadiq. Ibadallah rijalallah ibuda bi'amillah wa kula aulana fillah azana wa bifadlillah. Tu zikir dia lah. Tapi hadis Nabi yang asal itu ibadallah rijalallah ibuda bi'amillah. Ada dalil dia tu. Banyaklah kalau kita nak cerita. Kita tahu dia masalah fiqhiyah lah. Dia bukan masalah i'tiqadi. Allah Ta'ala alam. Jadi janganlah sampai tahap kita terpengaruh pula dengan mengatakan bahawa orang yang beristighasah atau bertawassul itu dia disyirikkan, bersyukur. Malah saat minta maaf sangat-sangat beberapa minggu sebelum ni adalah seorang tu lah, kapten dia sebut pula lah selawat tafrijiyah tu jadi syirik. Astagfirullah, takkanlah dengan selawat jadi syirik. Dah agaklah sikit kalau cakap pun. Dan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-uqad wa tudda bihi al-qurab. Tu kan tu kan. Dia gunakan perkataan bihi tu, dia kata kita minta pada Nabi selain kepada Allah, syirik. Astagfirullah. Lebih dah sikit. Tu tadi tu ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Kena capak mana Al-Quran tu? Agaklah sikit. Izzalamu anfusahum sebut tu kan? Kerana surah Nisa tu. Mereka menzalimi diri mereka, mana melakukan dosa. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Wa atawabur rahim. Nama. Ayalah. Takkan Al-Quran tu nak campak jauh kot. Agaklah nak nafi Al-Quran pun. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Ridwan? Saya Ridwan banyak soalan ni. Ada Ustaz. Ada. Ada tunggu. Dua soalan Ustaz. Soalan yang pertama, kan yang kita belajar sebelum ni hukum bismillah kan. Sebagaimana kalau kita contohlah kalau kita melihat kepada arak, lepas tu kita baca bismillah, so hukumnya haram Ustaz kan, sebab kerana arak tu ialah haram lizati. Minum bukan melihat. Kalau melihat kepada arak tu apa? Kalau macam sebelum kita lihat arak, lepas tu kita baca bismillah, so apa hukum dia Ustaz? Kita tengok macam tu kan. Kita tengok tapi kita baca bismillah. Makruh lah. Tak ada pasal. Kira dia tak jatuh kepada hukum haram Ustaz, walaupun arak tu haram lizati. Yang jadi haram yang nak sebut tu ialah nak minum. Ambil arak tu minum. Itu yang jadi haram.
Masa minum tu, minum mana nak ambil benda haram tu masuk pada badan, baca bismillah, itu yang haram. Kalau lihat haram, macam kita tengok babi je, tengok babi. Babi lalu bismillah, itu tengok babi tu kan, contoh kan. Apa hukum tengok baca bismillah begitu tu? Makruh lah, tak ada pasal. Ya? Faham Ustaz? Soalan yang kedua ni ada daripada seorang pelajar, dia minta tanya kepada Ustaz sebab dia tak dapat datang kelas ini. Dia minta tanya sebab ada masalah Ustaz sebab sekarang kan adalah fatrah puasa 6. Lepas tu kira dia macam masa dia nak sahur, kira dia dah bangun sahur. Dia dah bangun sahur dan itu dah kejut dah dia. Tapi pada masa tu dia tak yakin lagi sama ada masuk waktu ataupun tidak. Dan tapi sebenarnya dah masuk waktu dah pada masa tu. Cumanya pada dia bangun tu, masa dia bangun tu dia sengaja tak nak buka handset sebab dia tak nak macam masuk waktu lagi. So kiranya dia pada masa tu dia dah was-was dah sama ada masuk waktu ataupun tidak. Tapi dalam masa sama dia tak nak tengok waktu dekat handset sebab dia takut masuk waktu. Tapi ternyata rupanya lepas berapa jam lepas tu ternyata masa tu dah masuk waktu. So puasa sunat dia bukan 6 yang dia tu akhirnya dah makan lah pada masa tu. So macam mana dengan puasa dia tu? Sebab batal ke ataupun tidak? Batal lah. Batal. Kenapa batal? Gini, kita nak buat sesuatu, nak sahur ke, nak berbuka ke, nak solat ke, dia mesti atas yakin. Dia tak boleh atas syak. Kalau atas syak, maka kena takut, kena berhenti, jangan buat. Tapi kalau dah patutnya kena berhenti, dia buat juga. Padahal ada jalan untuk dia cari qarinah, ada jalan untuk dia cari petunjuk untuk jadi yakin. Tapi dia saja tinggalkan jalan tu. Dengan sengaja dia kata apa? Sebab dia tak nak masuk waktu. Masuk waktu tu bukan dengan tengok handset. Masuk waktu tu ialah dengan ada tanda dia sendiri. Kalau tanda subuh tu, fajar tu dah terbit, walau kita tak tengok handset pun tetap terbit juga. Gitu. Walau tak azan sekalipun, kalau waktu tu dah masuk, tetap waktu tu masuk. Walau tak azan sekalipun. Walau azan subuh tu dah masuk waktu duha, berwazan pun sekalipun, subuh tu tak masuk tak? Tetap masuk. Sebab tu kita nak kena faham sini. Gini, kalau kita buat satu ibadah atas benda syak, kaedah dia sebut apa? Ibadah atas benda syak ni maka ibadah tu batal. Ibadah tu batal. Dia sahur tadi kan? Dia sahur atas jalan dia syak waktu tu dah masuk ataupun tidak. Sepatutnya bila dia syak, dia kena cari qarinah. Tapi dia saja tinggalkan qarinah tu sebab dia nak waktu tu tak masuk lagi. Dia tak boleh macam tu. Waktu tu tetap dah masuk walaupun dia tak tengok handset tu. Jadi dia tetap makan tak pada waktu. Dia makan waktu subuh dah masuk. Bila dia hakikat sebenar berlaku, dia makan waktu dah masuk sebenarnya. Maka dikira tak puasa dia? Dia tak dikira kerana dia makan dengan sengaja selepas daripada dah bermula je waktu puasa, waktu subuh. Nampak tak? Itu dikira dia makan dengan sengaja dia tu. Batal lah. Jadi jawablah pada dia. Lepas daripada ni kena hati. Kena hati. Lain. Dia masalah dia beza dengan macam ni. Dia tengah makan ataupun dia tengah minum. Makanan dan minuman tu masih dalam mulut. Masuk waktu. Apa nak buat pada mulut ni? Telan lah. Tak apa. Tiga tak mendatangkan mudarat. Tapi kalau telan tu mendatangkan mudarat, kena buat. Sebagai contoh makanan tadi kan, baru suap belum kunyah lagi pun. Waktu dah masuk, apa nak buat? Takkan nak telan dengan seketul daging ni. Kecik kaki ni contoh. Maka buang lah. Kunyah. La ilaha illallah baru telan. Tak ini. Waktu dah masuk. Nampak tak?
jadi kena buang. Sama juga dengan air. Dengan air. Kalau telan air itu dengan tergosok jadi tersedak, boleh menyebabkan sesak nafas atau apa, baik buang. Dia tengok kat situ. Sebab tu dalam bab ibadah ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Dia tidak dirasa batal ibadah tu kalau dengan syak. Yang solat anda sebut tadi, solat macam mana begini? Sebagai contoh lah, antum sekarang dah masuk waktu maghrib tu. Belum lagi Ustaz, belum lagi. Belum lagi Ustaz. Belum lagi lah. Okey, belum lagi. Okay. Belum maghrib lagi. Tapi sekarang ni antum pergi solat maghrib. Dengan keadaan dah tengok kat luar tu dah gelap. Contohlah, kat luar dah gelap. Bagi contohlah, antum tengok luar dah gelap. Macam kat maghrib ni. Kita pun solat maghrib. Sah ke tidak solat maghrib? Tak sah. Kenapa? Kerana kita takbiratul ihram, maknanya kita masuk dalam solat kita syak. Kita tak yakin. Belum ada koordinat yang menunjukkan sampai tahap yakin. Katanya kita kena mencari dulu koordinat tanda-tanda tunjuk-tunjuk tu, supaya kita buat ibadah tu atas alas sabi yakin. Baru sah. Ataupun paling kurang pun dalam bab ni ghalabatul zon. Kita dah faham kan, jawapannya lebar lepas tu 2004. Bab ghalabatul zon tu. Zon yang kuat, sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat ni terpakai antara contohnya pada bab kiblat. Kita datang tempat baru, kita tak tahu kiblat mana sebagainya, tanya orang pun tak tahu. Contohlah kan. Jadi kita nak buat macam mana? Kena cari tak kiblat tu? Kena cari lah. Adakah kena cari kiblat tu sampai betul tepat betul tak? Kita cari kiblat tu sampai yakin kita mengatakan hampir tepat. Begitu. Dengan cara kita kena cari lah. Arah mata angin, kita tengok balik negara tu, dia punya arah tu kiblat tu ikut mata angin arah mana, kita pun usaha mengarahkan ke arah situ. Maka kita akan takbir tadi atas dasar kita yakin bahawa kiblat ini hampir tepat. Maka sahlah solat. Tapi tak cari kiblat, tak cari apa, tiba-tiba bolehlah ni Allahu Akbar macam tu. Tak boleh. Nampak tak? Itu batal. Wallah ta'ala. Tentang masalah ni sahur, ada lagi Ustaz yang percaya kita boleh minum walaupun dah azan, asalkan sebelum azan tu habis kita dah habis makan. Tanya pada dia balik. Adakah azan itu menandakan masuk waktu? Tanya balik. Anda tanya tu lah. Azan itu tanda masuk waktu ke? Nanti jawab. Azan itu tanda masuk waktu ke? Tidak Ustaz. Kenapa pula tidak? Kan biasa kalau buatnya waktu bila solat. Tanya balik pada orang yang berfaham macam tu lah. Macam yang Alimin tanya masalah tadi tu kan. Selagi mana tak habis azan tu, selagi tu boleh makan, boleh minum lagi. Tanya balik pada dia, azan tu adakah menandakan masuk waktu? Azan tu tanda masuk waktu ke? Jawapan tu tidak. Sebab apa? Bukti dia kalau kata Tok Bilal mengigau, dia azan awal, dah masuk waktu subuh dah. Contohlah subuh kat sana pukul 4. Contohlah subuh pukul 4. Tok Bilal mengigau, pukul 3 dia bangun, dia pun boleh tekan. Tanda kan pakai Swiss. Azan pakai Swiss. Wah, dia on. Allahu bunyi azan. Adakah dah masuk subuh? Tak juga. Habis tu. Sebab tu masuk waktu solat ni dia ada tanda tu masing-masing. Tanda dia apa? Solat subuh, waktu subuh terbit fajar. Kalau dah terbit fajar, azan tu lambat sekalipun, waktu dah masuk pun dah. Dah. Waktu tu tak dah masuk. Dia tunggu azan, dia pun makan.
Ditunggu pada azan. Jadi salah lah dia. Waktu dah masuk dia makan juga. Sebab tu nak kena berhati-hati. Cuma dah jadi uruf bahawa bila awal waktu saja azan. Itu dah jadi uruf, dah jadi kebiasaan. Jadi melazimilah, dia jadi lazim saja. Dia bukan jadi kewajipan, dia jadi lazim saja. Lazim ni makna benda dah jadi kebiasaan. Tapi bukanlah benda kebiasaan yang melazimi tadi dijadikan hukum. Dia tak ada. Ada yang melazim, ada yang benda lazim dia jadi hukum, ada benda lazim dia tak jadi hukum. Benda lazim yang jadi hukum ni macam mana? Jika tidak ada perkara-perkara lain lagi, korinah-korinah lain yang membatalkan kelaziman tu, maka perkara lazim jadi hukum. Sebagai contoh, pakai kopiah wajib dekat mana? Kopiah ni. Dia kena letak dekat mana? Kalau nak pakai dia dekat mana? Kepala. Kepala. Tapi boleh tak kopiah ni letak kat kepala lutut? Boleh Ustaz. Tapi bercanggah dengan adat. Nampak tak? Perkara yang melazimi jadi hukum. Ni antara dia. Boleh tak kita letak tempat lain? Boleh. Tapi benda dah jadi lazim atas kepala, maka jadi hukum. Hukum ni jadi hukum. Kat sini jadi hukum. Itu benda melazimi jadi hukum. Ada benda yang melazimi tapi tak boleh jadi hukum. Sebagai contoh azan tadi. Lazim sudah jadi lazim. Azan pada awal waktu. Maksud dia masuk waktu kita azan. Itu dah jadi lazim. Tapi bukanlah semestinya azan itu mesti menunjukkan waktu itu telah masuk. Kadang-kadang orang azan terawal daripada waktu. Kadang-kadang orang azan terlewat daripada waktu. Tapi waktu tu tetap dah masuk tak? Tetap dah masuk. Sebab apa? Dia ada tanda di sini. Jadi hukum masuk waktu solat ni bukan dihukum pada azan. Dia dikira pada tanda, pada sebab tu sendiri. Hadir sebab tu, maka datang hukum. Itu sebab dia apa? Ada tanda tu. Gelincir matahari waktu zuhur. Maka azan ke tak azan ke, dah gelincir dah matahari zuhur, masuklah zuhur. Itu. Nampak tak? Tak apalah, dia biasalah tu. Biasalah tu ini. Biasalah tu redahan, biasalah tu lain-lain selipur. Benda yang kita dah lazim buat, kadang-kadang kita nak susun dia sebenarnya, bukan kita ada emosi, bukan ada. Kita nak susun bagi comel, kita nak susun bagi cantik, bagi senang nak memahami, bagi kehidupan kita tersusun, tak ada selerak-selerak macam tadi. Kalau yang mengatakan macam yang Alimi sebut tadi tu, mana dia masih selerak lagi lah ada ilmu tu. Dia ada ilmu tu ada, tapi masih berselerak lagi, berserabu lagi, tak kejap lagi. Sebab tu ada baru ni, anda pun ada share kat dalam Facebook mana, siapa yang ada follow lah. Berkenaan dengan syarahan Syekh Usamah Al-Azhari. Berkenaan dengan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhu katsirun minan nas. Hadis tu ila akhir hadis lah, sampai hadis. Dia syarahkan hadis itu, dia menunjukkan bahawa kepentingan ulama. Halal tu jelas, haram tu jelas. Itu tak perlu ulama pun tak apa, kita nampak lah. Tapi yang jadi nak perlu pada ulama tu, bainahuma umurun mushtabihat. Adanya perkara-perkara syubhah. Yang mana perkara syubhah la ya'lamuhu katsirun minan nas. Tidak diketahui hakikat perkara syubhah itu lebih pada haram ke, lebih pada halal ke. Kebanyakan manusia tak tahu. Melainkan orang yang rasikh. Orang rasikh ni mana dia? Ulama lah. Dan ulama ni bukan semua orang. Begitu. Maka pentingnya kita ni untuk bergantung kepada hukum dari segi ulama yang disebutkan oleh para ulama tadi.
Sebab apa? Kerana ilmu. Dan ada satu kata-kata dia kata apa? Ilmu ni banyak, tapi kuncinya duduk pada ulama. Kita boleh belajar ilmu fiqh tu melalui bacaan. Itu sama sebut dekat dalam video tu. Kita boleh dapatkan ilmu ni banyak. Dalam buku semua kita boleh baca. Tapi nak betul-betul memahami rasif tersusunnya ilmu tu, nak sampai tahap faham betul-betul, kita kena pergi pada kunci. Dan kunci itu dipegang oleh para ulama. Kunci itu dipegang oleh ulama. Maka kita kena pergi dekat kunci dia. Dan nak mewarisi kunci ni pun kita kena pergi wariskan juga daripada ulama. Tak boleh kita waris daripada YouTube jadi. Ataupun dengan kita baca dekat dalam maktabah syarilah ke apa-apa, tu jadi tu isytihar dapat PhD pun dia tak boleh, dia kena duduk dengan orang, dia kena pergi dengan pempunya dia, pergi cari kunci dia. Jadi pesanan lah tu duduk kat sana, kena pergi cari kunci pada bidang ilmu. Tak pergi pada bidang akidah, pergi cari ulama yang mahir dalam bab akidah sampai dapat pegang kunci dia tu. Mahal, kunci tu sangat mahal. Sangat mahal. Kunci yang maksud anak nak sebut ni apa dia? Kefahaman yang hakiki atas ilmu kita tu. Maklumat tu banyak, ilmu tu banyak, tapi susunan yang betul dia, yang bersesuaian kepada masyarakat, yang menyelesaikan masalah. Sebab ilmu ataupun kefakihan ni, dia menyelesaikan masalah, dia bukan menambahkan masalah. Sebab tu ulama 4 mazhab tak pernah pun bertubuh. Yalah, ramai orang cakap memanglah sebab dia orang tak hidup sezaman. Ada hidup sezaman. Imam Malik, Imam Syafi'i hidup sezaman. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal hidup sezaman. Tapi kenapa dia mazhab dia tapi tak pernah pun bertubuh. Tapi kenapa kita ni jadi bertumbuk pula? Nampak tak? Itu beza. Sebab mereka bukan yang berdasarkan atas dasar ilmu semata-mata, tetapi atas dasar takwa. Kunci yang anda sebut tadi tu lah, kefahaman, kefakihan. Dia nak menyelesaikan masalah, dia bukannya nak menambahkan masalah. Ya, saya cukuplah. Saya ada saja dulu lah. Tak ada lagi yang mau tanya soalan? Janganlah nak bebel ni. Bebel dah ni. Ya, kawat tinggal seorang. Tak apa. Dia ada ramai ada besar. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah lah, ada rezeki pertemuan kita akan jumpa lagi pada waktu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ramai dengan saya. Oh, kami share di bahan. Okey, baik. Tahniah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina rabbana fi dinina. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wila wa hidna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Amin wa fiik. Wal 'am wal khair.